daripada surah Al-Baqarah. Jadi tanpa melengah masa lagi, saya persilakan Acu untuk teruskan kelas pada malam ni. Silakan. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Syukur kita dapat lagi bersama walaupun tak berapa ramai hari ni, tapi insyaAllah sebab kita pun recordkan kita punya sharing session ni, so insyaAllah moga ada yang akan dapat manfaat lah daripadanya. Okay, untuk permulaan ni kita niatkan dulu perjumpaan kita, pertemuan kita di alam maya ni hanyalah kerana Allah, dan semoga kita mendapat rahmat dan petunjuk daripada Allah. Sekejap laptop aku ni keluar benda-benda. Kau nampak okey ke? Aku nampak diri aku okey. Sekejap dia ada keluar something. Microsoft Edge ni sibuk suka nak keluar. Okay. Okay lah. Untuk peringatan juga untuk diri saya sendiri, kelas ini bukanlah kata nak mengajar. Kita cuma berkongsi, saya pun masih lagi belajar. Jadi apa yang kita dapat tu kita share walaupun sedikit. Semoga ilmu itu dapat menjadi manfaat untuk kawan-kawan, sahabat-sahabat sekalian. Okay, kita teruskan kepada kita punya tajwid dulu. Okay, last 2 weeks actually masa tu kelam kabut sikit, saya pun baru balik dari kampung juga, and then kita terus je masuk kepada ayat kursi masa tu. Sebelum-sebelum ni kita ada share sikit lah on the overview untuk makhraj dan makhraj lah. Basically kita tengok makhraj dulu and then sedikit sebanyak hukum tajwid. Okay, saya bercadang selepas kita habis semua makhraj ni, kita tengok pula sifat huruf. Sifat huruf tu penting sebabnya dia nak kita sebut huruf tu dengan memenuhi sifat dia. Jadi kadang-kadang kita dengar orang baca sedap sangat, orang baca kan, kita tak boleh nak baca sedap macam tu. Sebenarnya bila kita perhatikan rupanya ada sifat-sifat huruf tu yang kita tak penuhi, maka kita pun tak dapat nak baca seperti mana imam-imam, contohnya imam-imam di Masjidil Haram tu kan baca sedap tu. So bila kita dah tahu sifat-sifat huruf ni, barulah kita boleh sebut dia dengan sempurna dan dengar bunyi pun sedap je. Okay, kita just review balik sikit makhraj am. Kita ada 5 makhraj am. Ni dah go through dah dulu just untuk refresh balik lah. Kita ada yang pertama rongga hidung, rongga mulut, bibir mulut, halkum dan lidah. Okay, untuk hidung dengan rongga mulut kita dah go through sebelum ni. Okay, rongga hidung di mana huruf yang makhraj untuk huruf mim dan nun. Untuk rongga mulut yang kita kata ayu tu kan, alif, waw, ya. And then hari ni kita pergi kepada bibir, huruf bibir Mungkin korang nampak tak berapa clear, tapi tak apa, nanti kita share, nanti saya forward slide ni. Bolehlah sama-sama tengok insyaAllah. Okay, 2 bibir ni ada 4 huruf yang keluar daripada 2 bibir Kita tengok di sini ada mim, huruf mim, huruf ba, waw. Okey, yang untuk 3 daripada 4 huruf ni dia terdapat di lingkungan 2 bibir. Okey, kalau tengok di sini adalah explanation dia. Untuk huruf waw
Untuk huruf waw, cara menyebutnya ialah dengan membuka lebar kedua bibir mulut kemudian membulatkan dua bibir. Untuk huruf ba, bibir dirapatkan. Untuk huruf ba dengan mim, ya, untuk mim rapatkan dengan ringan. Okey, untuk huruf fa pula. Okey, untuk huruf fa, gigi kaca atas tu dikenakan kepada perut, dipanggil perut bibir bawah. Okey, basically macam itulah dia punya explanationnya. Mungkin pada buku lain sikit lah dia punya explanation, tapi basically dia merujuk kepada asas yang samalah, di mana huruf-huruf ni keluar daripada dua bibir mulut. Okey. Hukum tajwid yang sebelum ni kita dah go through hukum nun sakinah, hukum nun mati. Nun sakinah, nun mati dan nun sukun tu adalah benda yang sama lah. Dia berkongsi dengan hukum tanwin sebab bunyi nun tu en tu kan. En, an ke, in ke, un ke sama macam bunyi tanwin juga. An, in, un. Jadi hukumnya tu berkongsi sebab hukum ni berkait rapat dengan di mana makhraj huruf tersebut juga sifat-sifat huruf tu. Jadi daripada makhraj dengan sifat huruf ni keluarlah hukum. Jadi tu pentingnya kita tahu dahulu sebenarnya makhraj dan baru kita boleh faham dekat mana dia punya macam mana kaitan dengan hukum tu. Anyway, tak apalah, kita belajar ni macam overlap. Ada kita belajar makhraj, lepas tu kita belajar hukum tajwid, tapi it's okay sebab kita punya objektif pun untuk as a eye opener untuk kita mendalami lagi ilmu tajwid ni kan. Okay, last 2 weeks kita dah pergi kepada hukum yang pertama. Yang ni okay, gambar rajah ni is actually summary lah untuk hukum nun sakinah. Dia terbagi pada 4 iaitu ifa hakiki, iqlab, idgham dengan izhar khalqi. Okay, kita dah pergi pada ifa hakiki hari tu. Okay, hari ni kita nak tengok iqlab. Okay, iqlab ni dia terhasil apabila huruf nun mati bertemu dengan nun mati atau tanwin lah basically. Nun mati dia akan datang dengan tanwin bertemu dengan huruf ba. Satu je huruf dia. Dia tak macam yang last 2 weeks tu ada 15 huruf. Yang itu kalau kita tak hafal pun kita boleh tengok kepada tanda pada nun tu. Walaupun dia mati tapi tidak ada tanda mati dekat atas dia. Okey, itu menunjukkan dia ifak lah ya. Tapi yang untuk iqlab ni cuma ada satu je. Senanglah nak ingat, satu huruf je. Bila nun mati atau tanwin bertemu dengan ba. Okey, apa maksud dia iqlab ni? Iqlab ni menukarkan bunyi nun. Kalau iqlab ni daripada perkataan bertukar kan, berbolak-balik, hati yang berbolak-balik kan. Ya muqallibal qulub tu kan, tu doa yang kita baca supaya Allah tetapkan hati kita. So basically dia basic word dia daripada perkataan yang samalah. Okay, dia cara membaca dia bila nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf ba, kita tukarkan bunyi nun mati tu kepada bunyi mim dan bunyikan dengan dengung yang ringan. Dalam tulisan Resam Usmani, okey, contoh ni cuba tengok contoh ni. Dia ada tanda mim kecil kat bawah dia. Okey. Ni ada mim kecil. Menunjukkan dia kena tukarlah bunyi dia kepada ba. Okay, ada mim kecil ni. Tukar bunyi kepada ba. So bacaan dia instead of nafsin bima, jadi nafsim bima. So bila kita sebut sim tu dah terus kepada makhraj ba. Ba tadi kita tahu makhraj dia apa? Merapatkan bibir dengan ringan untuk menyebutnya.
Okay, yang mana kat bawah ni pula? Mimmatum. Kita baca mimmatun bitu. Kita baca mimmatum bitu. Tum ada dengung sikit. And then bila kita sebut tun tu, kita tak pergi tun. Kita pergi tum. Okay? Ada soalan tak? Okay. Next one. Okay, since satu je huruf kan, kita pergilah kejap ni, idgham. Idgham ni, okay, idgham ni pula dia terbahagi kepada dua. So kita tengok yang first dulu. Kalau tak nanti lama sangat pula kat sini kan. Kita nak baca ayat kursi. Okay, idgham hari ni kita tengok idgham ma'al gunnah dulu. Idgham ma'al gunnah. Ini yang saya tunjuk yang pakai cursor ni. Okay, idgham ma'al gunnah ni apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf mim, waw, nun, ya. Yang ini rasanya lah kita yang dah biasa baca Quran ni, kita macam tak tahulah macam dah automatik lah sebutan tu kan. And then satu lagi yang dia punya apa ni, tanda dia akan ada kenapa cursor ni tak berjalan. Dia akan ada tanda sabdu pada huruf sekejap Okay, tengok ni nafsim bima. Sekejap contoh ni salah ke ni? Sorry. Tengok dekat sini, nampak tak dekat ni? Dekat ni nampak tak? Wa iyatu. Okay, wa iyatu. Ni contoh. Wa iyatu. Idgham ni maksud dia apa? Idgham ni kena masukkan. Jadi bila kita baca tu, kita baca wa in ya tu, kita masukkan ke dalam ya. Wa iyatu. Okay. Itu satu contoh lah. Itu contoh Contoh lain, terlupa pula nak letak. Idgham dalam kita punya surah ni kita tak jumpa sangatlah idgham. Okay, nanti mungkin saya masukkanlah untuk next session. Kalau kita share lagi benda ni, kita akan elaborate lagi sebab dia datang dengan idgham bila gunnah sekali. Ma'al gunnah dengan bila gunnah. Ma'al gunnah ni maksudnya dengan ada dengung. Bila gunnah ni tak ada dengung. So kita ingatlah kalau nun mati atau tanwin bertemu mim, waw, nun, ya, dia masukkan beserta dengung. Nampak ni tulis. Masukkan bunyi nun dan baca dengan dengung. Kalau yang idgham bila gunnah, masukkan bunyi nun dan baca tanpa dengung. Okey. Itu beza dia. Nanti kita akan elaborate lagi untuk dua-dua ni. Okay, ni yang hari tu. Sebenarnya kalau ifat hakiki ni dia ada panjang lagi explanation dia. Nanti tengok next 2 weeks kalau kita ada masa, saya akan tunjukkan contoh. Dengung tebal macam mana, dengung nipis macam mana, dah letak dah dalam ni. Aku ambil masa banyak Ni iqlab tadi. Okay. So setakat tu dulu, ada apa-apa tak pasal tajwid ni? Kita terus masuk kepada hukum tajwid dekat dalam ayat kursi ni Okay, saya akan baca sekali lalu. Lepas tu kita akan go through yang saya dah tanda-tanda kala-kala ni, apa benda kala-kala ni. And then kita minta lah siapa-siapa baca. Okay. Acu, boleh tak screen tu besar? Screen tu besar ya. So maknanya kau jadi main screen. Mungkin Ronnie boleh tolong tak? Itu kita boleh setting kat kita punya sendiri kan? Kita boleh kita boleh apa dia panggil tag.
Kita Boleh pin. pin. Oh. Kita boleh pinkan skrin Okay. mana kita nak. Pergi Thanks, dekat thanks. 3 titik kat atas tu. Okay, got it. Thanks. Okay. Okay. Okay, saya start baca ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dhalladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnih. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Okay, kita go through apa hukum tajwid yang orang kata paling banyak, nak kata paling banyak dijumpai, maksudnya yang kita kena familiarkan lah. Okay, Allah ni dipanggil lasbu jalalah. So dia kena dibaca dengan nipis. Apa tu? Dia alif lam tu sebenarnya bacaan dia kena nipis, tapi sebab baris atas dia kena baca dengan tebal. Allah. Lepas tu la ni, lam alif ni, okay, ada tanda macam ombak ni kat atas ni. Ini menunjukkan, okay, yang pink ni, mad jaiz munfasil. Munfasil tu maksudnya dia jauh sebenarnya, mad jauh dari segi dia berada di dalam dua kalimah. Alif mad ni bertemu dengan hamzah di dalam dua kalimah. Itu dua kalimah ke satu kalimah ke tu kita sebenarnya kena faham sedikit sebanyak lah perkataan bahasa Arab ni, baru kita tahulah kan dia satu kalimah ke dua kalimah. Tapi anyway tak apa, kita just tengok dia punya ada tanda macam ombak kat atas ni. So dia mesti dibaca 4 harakat. So biasanya kalau empat harakat ni kadang-kadang susah juga nak agak cukup ke tak. Jadi kita pakai jari. Allahu la ilaha. Okay. So tapi okay, macam 2 harakat ni insyaAllah kita dah boleh agak lah kan. Tak jenuh pula saya nak pakai jari kan. Sebab biasanya yang 4 harakat ni tak banyak. Kalau korang tengok kat sini pun mad asli which is 2 harakat ada banyak kan yang kuning-kuning ni. Ni semua mad asli. Memang mad asli ni paling banyak lah rasanya yang dijumpai. So okay, dan ila ni sebutannya i tu biasa je sebutan dia, tak ada apa-apa nak tekan ke nak nak tegaskan ke sebutan tu. Kita sebut dia i dengan lepaskan saja suara. La ni. Okay, la ni bila nampak la, kalau ada nampak ni alif kecil dia panggil. Kalau alif kecil tu bermaksud dia sama macam alif yang biasa tu lah. Alif yang besar tu which is dia akan jadi alif mad. Bila alif mad ni dia akan jadi bacaan dia 2 harakat lah. Okay. Allahu la ila. Allahu la tadi nampak ilaha illa. Okay, ini kena jaga-jagalah sebab kadang-kadang ada orang baca Allahu la ilaha illa. Kan sebenarnya ada sabdu kat sini. Kena sebutlah betul-betul sebab kalau tak sebut tu dia akan memberi makna yang berlainan pula. Illa ni kecuali kan. Kalau ila apa Dan? Ila. Lupa nak check. Nanti kita check lah. So ni maksud dia kecuali. So kalau tak sebut kecuali nanti maksud ayat ni jadi lain lah. Ni ada sabdu kena sebut illa huwal
huwal, okey, wal ni terus saja, dia tak ada, ni tidak berfungsi, ini bukan alif mat lah, dia terus huwal. Lepas tu hayyu, ni pun sama. Kalau setengah orang baca huwal hayyu, hayyu kan, dia tak dengar dia punya sabdu dia. Kena hayyul qayyum. Ke sini pun ada sabdu lagi. Okey, ni dah tahu dah, kuning ni mad asli lah kan. So 2 harakat. Ta'khudhuhu. Okey, hu ni. Hu ni sebenarnya ialah kata ganti nama. Okey, hu, kata ganti nama diri. Apa dipanggil domir, nama Arab dia domir. So bila ada hu macam ni, dia akan ada waw kecil ni. Dia samalah macam alif kecil ke, waw kecil ke, dia mesti 2 harakat. Ada juga ya kecil, nanti kita tunjuk. Tapi kat sini saya tak tunjukkan sebab dia dekat waqaf So kalau ada waw kecil ni pun 2 harakat. Sinatu, okey, ini ini ialah idgham. Idgham ma'al gunnah yang tadi kita sebut tadi kan. Dibaca dengan dengung 2 harakat kan. Tanwin bertemu dengan waw. Okey, tanda nak tahu tips dia lah. Nak tahu dia dengung ke tak dengung. Nampak ni. Tanda tu dia tanda 99. Dia bukan 69 macam biasa. Kalau tanda 2 di atas tu kan 69. Faham tak maksud saya? Ada yang tak faham? Boleh tanda ni, tanda dia 99. Dia punya apa? Tu sama arah. Maksudnya dia ada dengung. Okay. Sinatu masukkan kepada waw. Okay, Aida. Siapa? Nak tanya kalau yang tanda tanwin yang 69 tu tak dengung ke? Sebab apa, kadang-kadang kita tak boleh nak ingat. Kita tak boleh nak ingat dia punya ni. Dia sebenarnya ada hukum dia lah. Hukum. So kalau yang 99 ni baru dengung. Kalau yang 69 tak dengung. Ya, itu tips dia. Sebab kadang-kadang kita kalau kita bukannya nak mengajar kan, kita belajar untuk kita punya our own application. So kita tengok tips-tips dalam Resam Usmani. That's why Resam Usmani ni sangat penting tulisan dia. Bila kita dapat Quran tu, make sure bila kita beli Quran, make sure dia Resam Usmani. Sebab Resam Usmani ni dia memang dah tunjuk dah. Tanda-tanda tu, tanda-tanda bacaan tu dah menunjukkan macam mana cara kita nak baca dia. Okay, sinatu masukkan kepada waw. Sinatu wala la lagi ma asli. Okay, wala naum. Okay, naum ni dia madlin. Saya tak tandakan dekat sini lah sebab madlin ni jarang kot jumpa. So wala naum ini boleh dibaca 2 harakat, 4 harakat atau 6 harakat. Sebab kita nak berhenti kat sini kan. Okay, kalau tak berhenti kita baca ni tak ada panjang. Kita baca naumullahu. Kalau orang baca sambung lah. Tapi kebiasaannya rasanya orang berhenti kat sini kan. Okay, ni lahu. Lagi sekali, hu ni sama sebenarnya. Hu ni dengan hu ni sama. Tulisan dia berbeza sebab tengok huruf sebelum dia ni za kan. Za memang tulisan dia kita tak boleh sambung dengan huruf. Jadi dia jadi huruf ha bulat ni. Tapi kalau lam, kita boleh sambungkan dia. Jadi dia jadilah ha macam kepala apa benda apa. Kepala perahu ke whatever lah ni kan. Tapi sebenarnya dia hukum dia samalah ni. Dia dipanggil maksilah kasirah. Okey, ada tulis kat sini. Ya. Okey, ma lagi sekali ma asli. Ni fis samawat. Ini pun sama ni hukum alif lam. Ni saya tak nak elaborate lah hukum alif lam ni. Okey, ni ma wa ni okey, ini pun ada alif kecil. Alif kecil 2 harakat, ni pun 2 harakat. Okey, ti 1 harakat lah. Ti wa ma 1 lagi. Okey, 2 harakat. Okey, fill out. Okey, fill out. Last 2 weeks Nurai dah tegur dah. Kalau out ni dulu saya pun suka baca macam fill out. Macam ada kokolah kan. Tapi sebenarnya tak ada. Dia bacaannya fill out. Dia berhenti je kat situ. And then huruf dot ni memang payah sikit lah. Dia punya makhraj tu. Sebab dia makhraj dia tepi lidah kita ni mesti kena pada
geraham, gigi geraham. Ada orang dia tend to baca ke sebelah kanan, ada orang tend to baca ke sebelah kiri. Dia depends on masing-masing. Tapi anyway, dia punya makhraj dia sepanjang tepi lidah ni mengena kepada geraham gigi geraham atas. Okay. Raden, kalau aku punya time dah lebih, kau beritahu lah. Kita boleh sambung je next 2 weeks. Yeah. Habiskan sampai ni lah, sampai diizni. Okay, boleh. Okay, manza. Okay, manza ni nun macam ni Nun ni mati sebenarnya, tapi tak ada bertanda bulat tu. Tak ada tanda sukun tu. Jadi dia ni dinamakan ifak hakiki. Okay, bawah ni explanation dia. Ifak hakiki dibaca dengan sembunyikan bunyi nun dan dengung 2 harakat. Sembunyikan tu maksudnya semasa menyebut man ni kita tak sebut man, tu tak ada dah. Tu dia dah kita dah slowkan dia, tapi kita dah get ready untuk pergi ke makhraj huruf za ni. Jadi itu sebabnya kita kena tahu makhraj. Kalau tak, kita tak tahu mana nak pergi kan. Tapi sebenarnya boleh je kalau kita dah biasa baca Quran, kita boleh tahu daripada bunyi lah. Tapi untuk lebih tepat, better lah kita tahu makhraj. So bila kita sebut manza. So za ni dia punya makhraj dia lidah kita ni keluar sedikit pada gigi. Manza. So kita sebut manza, kita sebut manza. Masa tu lidah kita dah ready dah nak sebut huruf za. Okay, ini selalu za ni memang kebiasaannya kalau saya join tadarus kat area kampung ni pun, kat surau-surau makcik-makcik tu pun ramai yang tak boleh nak sebut dengan betul lah. Za ni orang suka sebut za, walaupun dia orang baca Quran sedap laju apa semua, tapi makhraj dia masih lagi salah lah. Kalau za ni dia sebut za. So kalau za dah sama dengan za yang macam ra yang ada titik tu kan, so dah tak betul lah. Nanti kita takutnya kita merubah maksud. Kita tak fahamkan bahasa Arab ni. Jadi it's better to baca dengan betul supaya tidak merubah maksud dia lah. Manzallazi. Okay, lazi. Ni zi lagi sekali asli yashfa'u. Shim ni dia ada sifat dia yang obvious, and then dia seorang yang ada sifat tu, itu tafashi, dia kena sebut dengan bunyi yang berhamburan. Yashfa'u. Okay. Yashfa'u. Lepas tu okay. Ini lagi sekali ifak hakiki. Semasa nak menyebut indahu, ini dia mungkin jelas sikit huruf nun tu, sebab makhraj nun dengan makhraj dal ni dekat-dekat. Indahu, dal ni dia hujung lidah kita mengena kepada gusi atas. Nanti kita akan go through lah makhraj tu, kita sikit-sikit kan. Kalau siapa yang baru join boleh tengok balik kot yang lepas-lepas. And then kena, sebab kita ni tak go through in systematic kan, jadi tak apalah kita belajar secara general overall, tapi hopefully dapatlah. Mana yang tak dapat tu maksudnya kita kena, macam ada yang tak faham, kita cuba cari kelas yang detail so that kita faham macam mana nak dia punya aturan dia tu. Indahu, okay, hu yang ini dia hu sama macam yang ini tadi, tetapi sebab dia ada berjumpa dengan hamzah ni, jadi dia jadi maksilah tawilah, dibaca 4 harakat. Okay, so tanda dia, okay, macam ni tadi, tanda ni sama tak dengan ni? Kan sama yang atas ni, cuma dia ada tambahan ombak kat atas tu. Kalau ombak tu biasanya 4 harakat lah, to be safe. Kita baca dia 4 harakat. Indahu. Okay, next one. Illa. Okay, ini sekali. Illa ni kena sebut betul-betul lah. Illa, la ni 2 harakat. Mak asli juga. Okay, and then bi'izni. Okay. So sampai situ dululah.
Yang the rest kita sambung nanti Okay. Ada siapa-siapa nak baca dulu sampai nak baca habis ke nak sampai sini ke, tak kisah, boleh je lah. Kita baca sampai biiznih lah. Ambil Boleh. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Kau kira jari tak? Kira? Masalah. Kira? Okay. لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. Okay, Radin, kau punya za jaga. Biiznih. Manza. Tadi aku, saya macam dengan manza. Ya ke? Man zallazi. Ni zi. Bukan zi. Man zallazi yashfa'u indahu illa biiznih. Dia kurangkan sikit lagi desir tu. Man zallazi. Lazi pun zi, bukan zi. Zi. Kau keluarkan lidah sikit masa sebut ni. Keluarkan lidah sedikit daripada gigi tu. Dia tak ada desir. Dia, macam kita dah tahan angin tu, jadi dia desir tu tak ada. Tu sebab orang kalau yang tak ada gigi, kalau aku pergi tadarus kan macam-macam tu tak ada gigi tu, kata tak boleh tak ada gigi. Okeylah. Tak ada gigi dimaafkan. Okay. Man zallazi. Okay. Man zallazi yashfa'u indahu illa biiznih. Okay, boleh. Okay, siapa volunteer? Kita bagi 3 orang lah sebelum orang tadabbur sikit. Aida, kau try lah dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khuzuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man zallazi yashfa'u 'indahu illa biiznih. Nak baca terus ke? Boleh je baca terus. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa'. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifzuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Okay, Asanti. Okay, cumanya dekat sini ya. Hifzu. Zu ni pun dia sama macam za. Dia ada 3 huruf yang sama makhraj. Za, zo dengan sa. So tiga-tiga tu bila kita sebut tu kita kena keluarkan lidah di di gigi depan, jadi dia punya angin tu macam tertahan, jadi dia tak ada desir. Desiran tu tak ada. Okay. Just for your info je lah okay. Terima kasih. Sama. Ada lagi nak baca? Kalau tak ada baca, kita boleh sambung minggu depan pun baca lagi kan, minggu next 2 weeks. So boleh. Boleh Norai continue lah untuk tadabbur sikit. Okay, sebelum tu saya ada sediakan ni untuk perkata ni, jadi you boleh refer lah semasa Norai bertadabbur. Thank you Acu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.
Alhamdulillahillazi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Selamat malam pada semua sahabat-sahabat saya. Ada berapa orang? Tak ada 10 orang termasuk saya sebelah. Sebelah. Mudah-mudahan pada malam ini pertemuan kita diberkati dan diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana malam ni kita nak tadabbur, menyambung tadabbur kita kepada satu ayat yang agung di dalam Al-Quran, ayat yang paling agung, bukan agung ayat yang paling agung dalam Al-Quran, iaitu kita kenali dia sebagai ayatul kursi. Pada 2 minggu yang lalu kita dah bincangkan sedikit tentang fadilat ataupun tentang amalan yang boleh kita lakukan berdasarkan ayat kursi ini. Di samping itu Nabi juga menerangkan tentang fadilat-fadilat yang ada berkaitan dengan ayat kursi. Jadi untuk yang itu saya pun dah post tentang apa yang kita bincangkan minggu lepas sepintas lalu. Mudah-mudahan jadi rujukan kita dan sampaikanlah kepada kaum keluarga kita. Bawa itu bacakanlah pada kaum keluarga kita. Mungkin Aida ni baru kat sini kan. Yang post tu nanti Radin boleh copy ke apa ke, ikutlah ke siapa-siapa kan. Okey. Ringkas saja. Jadi untuk malam ni kita nak terus pergi kepada ayat-ayat ataupun perbincangan mengenai ayat yang perkataan atau ayat yang ada di dalam ayatul kursi ini. Pada minggu lalu saya dah letakkan perbincangan kita mungkin pergi kepada 10 bahagian. Jadi kita nak mulakan perbincangan kita yang pertama. Sebelum tu, untuk mengambil faedah, saya baca dulu ayat ini secara keseluruhan. Mudah-mudahan bacaan kita ni menjadi amal soleh di sisi Allah Jalla wa'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Sadaqallahul azim. Jadi kita mulakan perbincangan kita dengan ayat yang pertama, iaitu Allahu la ilaha illa huwa. Allahu la ilaha illa huwa. Allah tidak ada ilah, la ilaha tidak ada ilah, tidak ada Tuhan disembah, illa huwa, kecuali dia. Huwa ialah dhamir ganti nama yang kembali kepada Allah di permulaan ayat. Allahu la ilaha illa huwa. Sebenarnya la ilaha illa huwa ini ialah kalimah syahadah, kalimah tauhid yang ada dalam kalimah syahadah kita. Setiap orang Islam ketika dia masuk Islam, dia bersaksi kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan dia dikira sebagai seorang muslim apabila dia mengucapkan 2 kalimah syahadah. La ilaha illallah itu ialah kalimah tauhid. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah itu ialah kalimah risalah. Jadi pada malam ini, pada ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala mulakan dengan memberikan penekanan bahawa Allahu la ilaha illa huwa. Dialah Allah yang tidak ada ilah yang disembah melainkan dia. Jadi bila kita sebut kalimah tauhid la ilaha illallah ni, Allah ini, okey, kita sebut kalimah Allah dulu. Dulu dah bincang dalam surah Al-Fatihah sedikit mengenai Allah. Allah ini ialah satu nama khas. Satu nama khas yang disandangkan kepada zat yang kita sembah, Tuhan kepada seluruh manusia, iaitu Allah. Baik nama ini sebenarnya dipergunakan pada masa jahiliah ataupun pada zaman Islam. Contoh dia, sebelum Nabi Muhammad SAW ada pun kita dah panggil dia, orang Arab dah panggil Baitullah. Dah panggil Baitullah.
dah namakan anak-anak Abdullah, hamba Allah. Jadi istilah Allah itu dah ada dah. Okey. Jadi Allah ini ialah kalau ikut dia punya berdasarkan kepada istaq dia, maknanya terbitan kata dia daripada kata al-ilah. Salah satu pandangan kata daripada al-ilah. Ilah ni ilahun yang disembah. Ilahun yang disembah. Alif lam ha. Ilahun yang disembah. Jadi perkataan Allah ada tambah alif lam di depan. Allah ialah alif lam ilah. Ilahun. Allah. Iaitu yang disembah. Jadi pada ayat ini Allahu la ilaha illa huwa, terdapat dua perkara penting yang permulaannya untuk kita tahu bahawa kalimah la ilaha illallah ini terbina daripada nafi dan isbat. Kalau pergi belajar mana-mana pun dia akan guna ni. Nafi dan isbat. La ilaha illallah itu nafi dan isbat. Penting untuk kita tahu nafi dan isbat ni supaya kita boleh kita faham betul bahawa kalimah ini satu kalimah yang agung. Dan kerana kalimah inilah bila orang Arab dia baca, dia cakap, dia tak sanggup nak meninggal, orang musyrikin Mekah, dia tak sanggup nak meninggalkan berhala dia. Sebab kalimah ini. Kalau dia buat kalimah ni, dia terpaksa tinggalkan berhala dia. Dia terpaksa tinggalkan amalan-amalan jahiliah dia yang bertentangan dengan makna kalimah la ilaha illallah. Okey. Apa yang nafi dia tu? La ini tidak. Ilahun yang disembah. Tetapi apabila masuk la ilaha, hun tu, ilahun ditukar jadi ha. Bermakna la di depannya, dia berfungsi sebagai la nafi minal jins. La, lam yang menafikan segala jenis. Apa benda menafikan segala jenis ni? Bermakna tidak ada Tuhan. Pertama sekali, kita tetapkan dalam hati kita tidak ada Tuhan. Segala jenis sembahan tidak ada. Apa-apa Tuhan yang ada semuanya adalah batil. Tu la ilaha tu. La yang menafikan segala jenis Tuhan. Itu dipanggil nafi. Kemudian, bila kita dah nafikan segala jenis Tuhan, kita isbatkan, kita tetapkan selepasnya. Illallah, illahua, illallah. Kecuali Allah. Hanya Allah sahaja Tuhan yang disembah. Itu dia nafi, la ilaha, illallah. Kecuali Allah, itu ialah isbat. Okey, nak faham ni cara mudah, simple saja. Saya bagi satu perkataan. Saya makan nasi. Okey, saya hanya menyembah Allah. Saya makan nasi. Okey. Bila saya sebut saya makan nasi, ada kemungkinan saya makan benda lain. Sebab dalam ayat tu tak komplit. Yang menunjukkan saya hanya makan nasi. Boleh jadi saya makan benda lain. Tetapi bila saya nafikan segala jenis makanan, saya tidak makan apa-apa pun kecuali nasi. Maknanya apa? Maknanya saya tak makan benda lain kecuali nasi. Jadi begitulah untuk kita memudahkan kefahaman kepada nafi dan isbat ni tadi. Kita tidak menyembah Tuhan-Tuhan yang ada yang lain kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, itulah makna la ilaha illallah. Baik. Bila kita sebut la ilaha illallah, inilah sebenarnya kalimah yang agung yang diserukan oleh para nabi. Semua nabi menyeru benda yang sama. Benda yang sama. Pertama sekali dakwah mereka ialah tauhid kepada Allah. Beribadah hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah sendiri sebut dalam Al-Quran perkara ini. Contoh dia dalam surah Al-Anbiya ayat 25. Kalau boleh take note sikit, take note kan. Surah Al-Anbiya ayat 25. Surah Al-Anbiya ayat 25. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaih annahu la ilaha illa ana fa'budun. Wa ma arsalna, dan tidak kami utus min qablika, sebelum daripada engkau wahai Muhammad, min rasulin, daripada kalangan rasul-rasul, illa nuhi, melainkan kami wahyukan kepada mereka, ilaihi, annahu, sesungguhnya dia, la ilaha, tidak ada ilah, tidak ada Tuhan yang disembah, ana fa'budun, kecuali untuk beribadah kepadaku. Sorry Nurul, ayat apa ni? Al-Anbiya 32 ayat nombor Surah Al-Anbiya ayat 25. 25, okey. Surah Al-Anbiya ayat 25. Ada ke tak ada? Itu banyak lagi ayat-ayat seumpama dengan ini ya. Ini salah satulah. Page 324. Thank you Cu. Tak apa, nanti aku tulis nanti page sekali. Alhamdulillah. Okey.
Jadi wahyu daripada para rasul semua sama saja, tetapi cara ibadah berbeza-beza di antara para nabi. Cara ibadah berbeza-beza, makna syariat berbeza-beza, tapi akidah sama. Semuanya mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini antara bukti dia. Dan kalau nak tengok yang lain, tengok dalam surah An-Nahlu ayat 36. An-Nahlu, surah semut. An-Nahlu ayat 36. Ayat An-Nahlu ayat 36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budullah wajtanibut taghut. Dan sesungguhnya ba'asna, kami utus fi kulli ummatin, pada setiap umat, rasulan, rasul, an i'budullah, untuk mereka yakni menyeru hendaklah kamu menyembah Allah sahaja, wajtanibut taghut, dan hendaklah menjauhi taghut. Jadi pada ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan Nabi Muhammad dan semua para rasul sama untuk menyembah Allah dan menjauhi para taghut. Apa dia taghut ni? Secara umumnya kalau ikut yang ditafsirkan oleh Al-Qurtubi, sesuatu yang disembah selain Allah. Mengikut tafsir Al-Qurtubi, taghut ialah sesuatu yang disembah selain Allah. Contoh dia apa? Apa-apa saja. Lalu Imam Al-Qurtubi bagi contoh kat situ, syaitan, tu kepala yang selalu menyeru untuk menjauhi diri daripada Allah. Dukun, berhala kalau dalam Al-Quran asnam bahasa Arab dia. Dan setiap yang mengajak kepada kesesatan. Jadi banyaklah, pokok dia ada 5. Pertama sekali, iblis laknatullah dan bala tentera dia. Orang-orang yang disembah dan dia redha untuk disembah. Orang yang mengajak orang lain untuk menyembah diri dia. Bukan sekadar menyembah ini, menyembah kita dakwakan dia sebagai Tuhan, bukan saja setakat itu tau. Kita menerima dakwaan-dakwaan yang bukan, perkara-perkara gaib yang menjadi hak Allah, dia mengaku kemudian kita terima. Macam Ayah Pin tu lah. Dia mengaku benda-benda gaib lah, benda pelik-pelik lah. Itu kita beriman kepada dia. Itu sebahagian taghut lah tu. Okey. Termasuk juga orang-orang yang mendakwakan diri mengetahui perkara yang gaib. Dukun-dukun, tukang sihir, apa segala yang seumpama dengan itulah. Itu juga termasuk dalam taghut. Dan termasuk juga orang yang berhukum dengan selain hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Itu juga termasuk taghut. Sebab tu kalau orang politik suka benar cakap benda ni kan. Tetapi tu partial lah, sebahagian kecil daripada akidah. Sebenarnya untuk mentauhidkan Allah bukan sekadar itu, ada 8 kesyirikan yang patut kita jaga. Jadi itu ialah perkara asas yang patut kita tahu bahawa tauhid ini adalah perkara penting. Pertama, ianya diseru oleh para rasul dan setiap dakwah para rasul menyeru kepada tauhid. Begitu juga Nabi SAW sendiri dalam dakwah baginda seru kepada tauhid. Banyak contoh-contoh dalam hadis. Contoh dia yang paling simple. Ketika kematian, dah dekat nak meninggal bapa saudara dia. Bapa saudara Nabi Abu Talib kan. Abu Talib kan tak masuk Islam. Dia pergi dekat Abu Talib. Dia pergi dekat Abu Talib. Waktu itu Abu Talib tengah sakit. Dikelilingi oleh pembesar Quraisy. Tengah sakaratul maut tu Abu Talib. Nabi SAW dia bersabda, dia ngajak Abu Talib kepada tauhid. Ya ammi, dia kata, qul la ilaha illallah kalimatan ashhadu laka biha indallah. Wahai pak cikgu, katanya, qul, katakanlah la ilaha illallah, tidak ada Allah, tidak Tuhan yang sembah melainkan Allah. Kalimatan, satu kalimat, ashhadu laka, ia menjadi saksi aku bagi engkau, biha indallah, di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala nanti. Kau sebut je benda tu, aku boleh jadi saksikan dia, untuk aku mohon kepada Allah ampunkan kau. Lepas tu pembesar-pembesar Quraisy yang lain, dia pun cakap dekat Abu Talib, Abu Talib, takkan kamu benci agama bapak kamu iaitu Abdul Muttalib. Lepas itu Abu Talib pun tak terima dakwah Nabi SAW. Sampai ke saat itu pun Nabi SAW menekankan dakwah tauhid. Baik. Jadi dakwah tauhid ni, dia ada makna la ilaha illallah ini satu perbincangan yang sangat panjang. Kalau kita cakap mudahlah, satu kitab lah. La ilaha illallah ni, satu kitab. Pertamanya, semua ulama ijma' bahawa Islam tidak diterima Islam seseorang melainkan dia
bersyahadah dengan kalimah tauhid ini. Bersyahadah dengan kalimah tauhid. Itu yang pertama. Dan dalam kita bila bersyahadah dengan kalimah tauhid, dia ada rukun, dia ada perkara-perkara yang patut kita ikuti. Okey? Maksudnya ialah kita kena faham makna kalimah tauhid, itu satu bahagian. Yang kedua, kita kena melaksanakan apa yang diperintahkan dalam kalimah tauhid, dua. Dan yang ketiga, kita meninggalkan, mengingkari ataupun meninggalkan perkara-perkara yang boleh meruntuhkan kalimah tauhid. Itu satu. 3 bahagian ni pun panjang cerita dia. 3 bahagian yang panjang. Jadi untuk malam ni saya bincang sekali lalu sahaja apakah apa ni pengetahuan yang patut kita ada, syarat-syarat kalimah la ilaha illallah ni. Saya sebut secara umum laju saja. Pertama sekali, syarat-syarat dia mesti ada ilmu. Kita selalu selalu orang bertahlil kan, fa'lam annahu la ilaha illallah, maka ketahuilah tidak ada Tuhan sesungguhnya, tidak ada ilah yang disembah melainkan Allah. Jadi kena ada ilmu. Bila kita ada ilmu, maksudnya ialah kita mengakui kebenaran. Okey. Jadi surah yang saya baca tadi adalah surah Muhammad ayat 19. Al-ilmu ni syarat pertama kalimah la ilaha illallah. Surah Muhammad ayat 19. Yang selalu sebelum orang bertahlil tu kan nak baca la ilaha illallah zikir tu, fa'lam annahu la ilaha illallah. Okey. Yang kedua, pada syarat ini juga boleh rujuk surah Az-Zukhruf ayat 86. Mesti ada ilmu. Illa man syahida bil haqq wa hum ya'lamun, melainkan mereka yang mengakui kebenaran sedang mereka orang-orang yang mengetahui. Kebenaran apa ni? Kebenaran tentang kalimah la ilaha illallah. Baik, yang kedua, syarat yang kedua, mesti yakin. Orang yang menyebut la ilaha illallah mesti yakin. Yakin dengan kalimah yang disebut. Tanpa ada keraguan, tanpa ada kebimbangan dan tanpa ada apa-apa. Yakin sepenuhnya. Mana datang yakin ni? Semuanya diambil daripada dalil Al-Quran. Tengok surah Al-Hujurat ayat 15. Al-Hujurat ayat 15. Nanti boleh saya postkan sikit lah. Maknanya kan syarat-syarat ni dalam grup kita senang nak rujuk. Okey. Yang ketiga ialah ikhlas. Mesti ada ikhlas. Mesti ada ikhlas. Maknanya ikhlas tu memurnikan amal perbuatan kita, segala kotoran syirik. Ikhlaskan ibadah kita lillahi ta'ala. Syarat yang keempat, mesti as-sidqu, jujur. Bila kita ucapkan kalimah ni, mesti jujur daripada hati kita. Mesti jujur daripada hati kita. Allah sebut ni dalam surah Al-Baqarah ayat 8 dan 9. Mesti jujur daripada kita. Ni ayat 8-9 ni selalu kita baca, boleh rujuk ke situ. Ada tak orang mengucap kalimah la ilaha illallah ni tak jujur? Ada. Orang munafik, Abdullah bin Ubay bin Salul, dia sebut je depan Nabi. Tapi hati dia tak ikhlas. Tidak jujur. Okey, yang kelima, mesti ada cinta, al-mahabbah, ada cinta. Jadi mesti mencintai kalimat tauhid ini, mencintai isi dia. Boleh rujuk surah Al-Baqarah ayat 165. Ayat dia, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Al-Baqarah ayat 65. Dan antara manusia ada orang-orang yang menyembah tandingan-tandingan, Tuhan-Tuhan selain Allah. Mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah. Dan adapun orang-orang yang beriman, mereka itu orang yang beriman ni asyaddu hubban lillah. Mereka sangat-sangat besar cinta mereka kepada Allah. Jadi cinta kepada Allah mesti didatangkan juga dengan al-mahabbah. Yang keenam, mesti ada al-inqiyad, tunduk dan patuh. Tunduk dan patuh. Apa tunduk dan patuh ni? Sebagai seorang Muslim, kita ni kena patuh kepada apa yang Allah perintahkan melalui lisan Nabi SAW dan melalui Al-Quran. Kalau ada rasa tak puas hati sikit, belum cukup syarat lagi untuk kita penuhi tuntutan kalimah la ilaha illallah. Al-inqiyad. Dalil dia daripada surah Az-Zumar ayat 54. Surah Az-Zumar ayat 54. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qab an ya'tiyakumul azabu summa la tunsarun. Dan kembalilah kamu kepada Rabb kamu
dan berserah dirilah. Wa aslimu. Wa aslimu ni bermakna inqiyad, tunduk dan patuh. Wa aslimu lahu, dan tunduk patuhlah kamu, berserah dirilah kamu kepadanya, yakni kepada Allah. Sebelum datang azab kepada kamu, kemudian kamu tidak dapat ditolong lagi. Surah Az-Zumar ayat 54. Dan yang terakhir ialah al-qabul. Mesti ada al-qabul, iaitu mesti hati kita menerima segala apa yang ada dalam kalimah syahadah ini, bermakna menyembah Allah Jalla wa Ala semata dan mesti mengikuti Nabi SAW dalam tata cara untuk kita beribadah. Ada 7 ni tadi, ya. 7 ni tadi. Dalil dari mana? Daripada surah As-Saffat ayat 35 dan 36. Inilah syarat-syarat untuk diterima kalimah la ilaha illallah. Ada 7. Ada 7. Tuan-tuan, kalau kita tengok pada beberapa kitab tentang membincangkan la ilaha illallah, ini ada beberapa kitab yang buat mana-mana boleh dirujuk, dan kesemuanya akan mengambil dalil Al-Quran dan hadis, dan ini adalah cara yang benar dalam kita nak melihat apa yang Allah isyaratkan tentang kalimah la ilaha illallah. Dan pada setiap zaman, setiap masa, kadang-kadang syarat ini bertambah bergantung kepada penyelewengan yang berlaku pada setiap zaman. Contoh bila kita sebut mula-mula kita sebut iman kan. Al-iman, iman ialah perkataan. Hati beriman, iman ialah tasdiq bil qalb wal qaul bil lisan wa amal bil arkan. Asal ni 3. Tetapi maknanya iman itu ialah tasdiq dengan hati, diucapkan dengan perkataan, dan diterjemahkan kena buat segala rukun-rukun yang ada. Itu iman. Tetapi bila datang orang yang menolak qadar, orang yang menolak qadar, maka iman tu bertambah dan berkurang. Baru ditambah lagi, yazidu wa yanqus. Nanti datang lagi penyelewengan, dia tambah lagi. Begitulah. Penambahan itu bukannya kata apa, penambahan itu nak menunjukkan, nak membezakan dengan kelompok-kelompok ahli bid'ah, kelompok-kelompok hawa nafsu yang tidak berpandukan kepada Al-Quran dan Sunnah mengikut kefahaman para salafus salih. Okey ya? Jadi kalimah la ilaha illallah, minta maaf masing-masing. Ini baru saya cerita mengenai syarat. Al-Qabul. Siapa tanya tu? Al-Qabul, surah As-Saffat ayat 35-36. As-Saffat ayat 35-36. Apa ayat tu saya bacakan. Innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun wa yaquluna a inna latariku alihatina li sya'irin majnun. Sesungguhnya mereka dahulu apabila dikatakan kepada mereka la ilaha illallah, mereka menyombongkan diri dan mereka berkata, apakah sesungguhnya kami harus meninggalkan sesembahan-sesembahan kami kerana seorang penyair yang gila. Maknanya orang zaman dulu mereka membuat perkara-perkara ritual yang bertentangan dengan kalimah la ilaha illallah. Tak mau nak meninggalkan berhala, tak mau nak meninggalkan penyembahan kubur kerana ikrar la ilaha illallah. Lalu Allah tegur mereka, beritahu mereka sombong kerana mereka tak mau terima kandungan dan apa yang terkandung daripada kalimat la ilaha illallah tu. Okey, jadi kalimah la ilaha illallah ni sekali lagi begitu besar, sebab itu orang musyrikin Arab dia faham benar benda ni. Bila dia kata la ilaha illallah, dia mesti meninggalkan semua sesembahan tauhid yang ada dan beriman menyembahkan diri mereka, beribadah sebagaimana dibawa oleh Nabi, dan tinggalkan semua benda. Dia tak mau tinggal benda tu. Dia kalau boleh kalau boleh nak sembah Allah, dalam masa yang sama nak sembah juga apa yang amalan tok nenek moyang mereka. Kan? Jadi tujuh syarat ini penting untuk kita dapat rujuk dan kita tengok diri kita dan perbaiki akidah kita. Kita selalu sebut la ilaha illallah kan. Itu baru syarat diterima kalimah la ilaha illallah. InsyaAllah untuk lain masa boleh kita bincangkan tentang perkara-perkara yang boleh membatalkan la ilaha illallah. Dia ada 8. Maksudnya syirik lah. Base-nya kepada syirik lah. Syirik ini berlawan dengan tauhid.
Syirik ni lawan dengan tauhid. Ada syirkul khauf, syirik takut, syirik hakimiyah, syirkul doa, ada 8 semua. Tu saya buat pada 3. Ada banyak lagi. Okey, ini pun dah pukul 10 dah. Apa Din tanya Din? Boleh ke zikir Allah Allah Subhanahu Wa Taala? Allah Allah sahaja. Zikir Allah 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 ya. Kalau tengok kepada dalil yang mereka gunakan, dan untuk pengetahuan sahabat-sahabat saya, zikir Allah Allah ni saya pernah berdebat lah dengan ustaz kat sekolah. 3 hari dia masam muka dengan saya. Dia bawa ayat daripada surah Ali Imran. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab allazina yazkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Allazina yazkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Dia kata kat belakang tu, allazi itu orang-orang yang mengingati Allah dalam keadaan berdiri, duduk, baring. Dia gunakan ayat itu untuk berzikir. Kemudian ada ulama yang mengambil dalil hadis tentang peristiwa akhir zaman nanti, kiamat tidak akan berlaku sehinggalah tidak ada lagi disebut kalimah Allah Allah Allah. Dia kata itu sebagai dalil. Sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, hadis ini diriwayatkan oleh para ulama hadis. Ayat yang saya baca tadi pun dibaca oleh Nabi SAW, para sahabat, tabi'in dan sebagainya. Tapi kalau tuan-tuan cari dalam hadis, tidak ada zikir yang Nabi baca dan sahabat baca Allah Allah Allah. Tak ada. Apatah lagi kalau ikut zikir sufi tu huwa huwa hu kan. Lagi tak ada. Jadi jalan yang selamat, jalan yang paling selamat ialah ikut Nabi SAW. Salah satu kita bersyahadah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, aku bersaksi bahawa tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, dan aku bersaksi bahawa Nabi Muhammad SAW pesuruh Allah. Tanda kesaksian kita Nabi Muhammad pesuruh Allah ialah kita mengikuti apa yang Nabi bawa. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutlah Nabi SAW. Yuhibbukumullah, nescaya kamu akan dicintai oleh Allah. Jadi ikut Nabi ni menjadi syarat untuk kita dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ikut Nabi dalam segala perkara. Kerana itu kalau dengar kuliah-kuliah agama, dia bawa Al-Quran, bawa hadis, itu lebih selamat. Lepas itu seterusnya dapat membiasakan diri kita dengan zikir-zikir yang dibawa oleh Nabi. Sebenarnya zikir Nabi ni banyak. Macam dulu dah, permulaan dulu kita bersembang, pernah bincang tentang zikir Nabi SAW. Okey Din Jadi malam ni bawa Allahu la ilaha illa huwa. Nak tutup pukul apa Din? Saya nak pergi Al-Hayyul Qayyum je. Boleh. Al-Hayyul Qayyum je. Boleh? Betul. Okey. Silakan. Minta maaf sahabat semua sebab kalimah syahadah ni penting tau, penting. Kita mungkin dengar sepintas lalu tapi kita tak tahu. Bila tak tahu, jadi kefahaman kita tak berapa, inilah kita beriman sebagaimana orang lain beriman. Sebenarnya kata Allah Subhanahu Wa Taala, yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul iman darajat. Allah mengangkat darjat orang-orang yang berilmu daripada kalangan kamu, orang-orang yang beriman daripada kalangan kamu, dan orang-orang yang berilmu ke tingkatan beberapa darjat. Jadi kalau kita berilmu, memahami maknanya dan kita cuba mengikutinya sepenuh jiwa raga, kita tentu tak sama iman kita dengan iman orang-orang yang lain. Mudah-mudahan kita semua diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, yang kedua iaitu Al-Hayyu Al-Qayyum. Al-Hayyu Al-Qayyum. Pada 2 minggu yang lalu ada sikit dibincangkan tentang bahawa di antara kelebihan ayat kursi kerana adanya Ismullahil Azam. Ismullahil Azam iaitu nama-nama Allah yang agung. Nama-nama Allah yang agung. Nama-nama Allah yang agung itu yang mana? Itulah dia. Al-Hayyu Al-Qayyum. Al-Hayyu Al-Qayyum. Yang maha hidup, yang maha kekal. Yang mengurus sendiri. Menguruskan makhluknya bersendirian. Al-Hayyu Al-Qayyum, 2 nama yang mana ini dikatakan sebagai Ismul Azam sebab nama-nama sifat yang lain dia bergantung pergi kepada sifat Al-Hayyu Al-Qayyum. Nama-nama yang lain banyak menjurus kat situ. Okey, Al-Hayyu iaitu yang maha hidup. Jadi bila kita sebut sifat Allah Subhanahu Wa Taala, sifat Allah ialah sifat yang agung, sifat yang maha sempurna, tidak ada kekurangan. Tu kena tahu.
Sifat Allah, semua sifat Allah Maha Agung, Maha Sempurna, tidak ada kekurangan. Bila disebut Allah Al-Hayyu, yang Maha Hidup, bermakna Allah Subhanahu Wa Taala memiliki sifat-sifat yang Maha Hidup secara sempurna. Jadi bila Al-Hayyu sebagai zat yang hidup secara sempurna, yang tidak ada awal, tidak ada pengakhiran, sebelum makhluk ada dia ada, memang kekal ada, dan ketika makhluk semua musnah dia kekal ada, sebagaimana dalam surah Ar-Rahman, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Kullu man 'alaiha fan. Setiap semua yang ada ni akan binasa, fan, binasa. Wa yabqa, dan yang kekal, wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, iaitu wajhullah, zat Allah, wajah Allah yang Maha Agung, yang Maha Mulia. Betul Radin? Radin hafal surah tu. Semua binasa. Jadi Al-Hayyu yang Maha Hidup, dia semua sifat-sifat zat yang melekat pada zat, yang ada pada zat, dia akan pergi kepada Al-Hayyu yang Maha Hidup. Bila yang hidup, dia ada sifat mendengar, sifat melihat, apa lagi? Sifat berkata-kata, sifat kekal, sifat hidup. Itu semua pergi kepada Al-Hayyu. Sebab itu Al-Hayyu ni Al-Ismul Azam. Maknanya mendengar, berkata-kata, apa lagi? Yang kita katakan sebagai sifat zat, yang melekat pada zat, yang ada pada zat Allah Subhanahu Wa Taala, dia menjurus kepada Al-Hayyu. Bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Hidup tetapi tidak boleh mendengar? Tak logik. Betul? Dalam Al-Quran pun banyak sebut tentang apa ni, sifat-sifat zat ni. Wallahu sami'un basir, wallahu sami'un alim. Yang mengetahui, Al-Alim pun sama juga. Dia akan pergi kepada Al-Hayyu yang Maha Hidup. Okey. Yang kedua, Al-Qayyum. Al-Qayyum ini semua sifat-sifat fi'liyah, perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala, dia akan pergi kepada Al-Qayyum. Apa makna Al-Qayyum? Yang Maha Kekal. Qayyum ini dia mengurus sendiri, Maha mengurus. Yakni semua sifat-sifat perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala dia akan pergi kepada yang Maha Kekal dan yang Maha mengurus. Bagaimana dia nak mengurus makhluk kalau dia tak memberi rezeki? Tentu dia ialah sifat Ar-Razzaq, Maha memberi rezeki. Betul kan? Sifat-sifat ikhtiariyah. Maknanya kat situ kalau ulama disebut sifat ikhtiariyah. Ikhtiariyah bermakna sifat Allah Subhanahu Wa Taala yang berkehendak, dia nak buat, dia nak buat, dia tak nak buat, dia tak nak buat. Itu hak Allah Subhanahu Wa Taala. Makhluk tidak ada alasan, tidak ada urusan nak bertanya tentang apa yang Allah nak buat. Kalau Allah nak bagi redha pada seorang hamba dia bagi redha. Sifat redha adalah sifat termasuk ke dalam Al-Qayyum tu. Sifat marah, sifat murka, semua termasuk dalam Al-Qayyum. Sifat redha, sifat mahabbah, Allah sebut banyak ya. Yuhibbunallah, nescaya kamu akan dicintai oleh Allah. Jadi itu pun termasuk dalam Al-Qayyum. Bermakna ikhtiariyah. Allah nak mencintai hamba dia, Allah cinta. Kalau Allah tak nak, Allah tak nak cinta. Tetapi semuanya adalah kepada Allah Jalla wa'ala. Jadi Al-Hayyu, semua sifat zat pergi kepada situ. Al-Hayyu yang Maha Hidup. Dan Al-Qayyum yang Maha Kekal, yang Maha Mengurus, dia pergi kepada semua sifat-sifat perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala akan pergi kepada Al-Qayyum. Jadi bila kita sebut Al-Hayyu Al-Qayyum ini sifat-sifat zat Allah Subhanahu Wa Taala yang mana banyak sifat-sifat kembali kepada dia, yang Maha Hidup dan yang Maha Kekal, Maha Mengurus ini, yang mengurus sendiri makhluk-makhluknya. Jadi dua sifat ini dan sifat-sifat yang lain, bila Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Al-Quran, kita wajib beriman. Itu prinsip wajib beriman. Sebab kalau kita tak beriman kepada ayat Al-Quran, kufur kita. Okey. Ada perkara tentang Allah Subhanahu Wa Taala yang kita boleh tahu kerana Allah khabarkan. Sifat-sifat Allah ini secara asas dia ghaib, perkara yang ghaib. Siapa pun tak pernah tengok Allah Jalla wa Ala. Nabi SAW ketika Mi'raj ke langit, kan, dia berjumpa Nabi Musa. Dia bagi tahu Nabi Musa kata, kembalilah ila rabbik. Kembalilah kepada Tuhan kau untuk kurangkan solat 5 waktu. Para sahabat bila dia dengar kisah Isra' Mi'raj, mereka tidak berselisih dari segi Allah. Nabi berjumpa dengan Allah di atas arash. Nabi berjumpa dengan Allah di atas arash. Okey. Tetapi mereka berselisih, adakah Nabi dapat lihat Allah ke tidak? Dia dapat tengok Allah ke tidak? Tapi Nabi jawab, aku dihalang oleh nur cahaya. Okey, aku dihalang oleh nur cahaya. Dan Aisyah pun bagi penekanan bahawa Nabi memang tak lihat Allah. Dia bawa satu ayat Al-Quran. Dia bawa ayat Al-Quran bahawa Allah tidak akan dapat dilihat. Kita akan dapat lihat pada hari akhirat kelak. Nabi sebut nanti kita orang yang beriman akan
lihat Allah di syurga nanti sebagaimana melihat bulan purnama. Maksud melihat bulan purnama ni tidak ada penghalang lah. Nampak macam kita tengok bulan, itu gambaran yang Nabi bagi. Tetapi melihat Allah Jalla wa'ala merupakan satu nikmat yang paling agung daripada nikmat yang ada di dalam syurga. Okay, baik pada tadi bahawa semua orang tak boleh tengok Allah. Nabi pun tak dapat. Tetapi Ibn Abbas kata Nabi dapat tengok Allah. Cuma ulama berselisih, pandangan paling kuat daripada Aisyah lah lebih kuat. Okey, tapi mereka beriman bahawa Allah Subhanahu Wa Taala perkara yang gaib. Bila perkara yang gaib, apa yang Allah sampaikan dalam Al-Quran, wajib kita beriman. Dan wajib menerima apa yang disampaikan selama mana tidak ada penerangan daripada Nabi. Kalau Nabi terang, makna dia lain, okey Allah bukan macam ni, baru kita terima. Tapi kalau tak ada Nabi terang, sahabat terang, kita berhenti atas pendirian Nabi dan sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Itu jalan yang paling selamat, itulah jalan yang benar-benar mengikut salafus soleh. Tak kisahlah siapa ustaz kata ke tak kata ke, benda tu simple aja. Sangat simple. Sebab itu akidah yang dibawa oleh Nabi sangat mudah. Sangat mudah. Sehingga orang yang datang berjumpa Nabi SAW, kabilah-kabilah daripada Yaman, kabilah daripada belah-belah Bahrain, datang jumpa Nabi, cukup berkampung dengan Nabi 10 hari, balik boleh mengimankan satu kampung. Boleh mengimankan tempat dia orang. Sebab akidah yang dibawa tu 10 hari nak belajar apa? Tak ada apa belajar sebenarnya. Kan? Kita berminggu-minggu ni pun, berjam-jam pun tak dapat sikit. Dia orang belajar dengan Nabi sikit je. Jadi akidah ni tak adalah rumit, akidah Islam sebenarnya sangat simple. Bila berjumpa dengan Allah Jalla wa'ala, maksudnya tentang ayat-ayat tentang Allah, perbincangan tentang Allah Subhanahu Wa Taala, beriman apa yang Al-Quran bawa dengan hadis bawa. Jadi ayat kursi ini merupakan satu perbincangan yang baiklah untuk keseluruhan secara umum gambaran tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pada malam ini kita baru pergi 2 ya. Tapi yang belakang tu tak ada banyak sangat lah. Yang tu dah biasa kita dengar. Cuma 2 ini saja yang penting sikit. Kemudian nanti bila kita sampai manzal lazi yashfa'u indahu illa biiznih. Tidak ada yang boleh memberi syafaat indahu di sisi Allah illa biiznih, melainkan diizinkan oleh Allah. Kat situ ada panjang sikit. Pasal syafaat ni pun ramai yang tak faham. Ramai yang kurang faham yang tu betul. Acu. Yang lain-lain tu tak ada apa-apa, nanti kat bahagian belakang pun sikit je lah, ilmu Allah pun kita semua dah tahu, tak ada apa nak bincang banyak sangat. Yang 2 ni saja yang penting. Saya ingat sekadar itu saja kot Eden 2 tak apalah, slow-slow kan. Yang penting kita dapat manfaat. Ada soalan ke? Ada soalan ke? Okay, just nak pasal tadi, pasal melihat Allah tu kan. Ni untuk sharing je lah. Dulu macam kalau masa anak-anak kita kecil-kecil lah kan, dia tanya, kenapa kita tak nampak Allah? Dulu macam jam juga nak jawab, kenapa tak nampak Allah Tapi saya pernah dengar satu ustaz ni, Ustaz Khalid Basalamah, ustaz daripada Indon lah. Dia bagi jawapan simple je. Kita tahu kan Allah, kita selalu cakap Allahu Akbar. Maksudnya Allah Maha Besar. Jadi Allah tu terlalu besar. Bila benda yang terlalu besar, macam mana kita nak tengok? Jadi bila anak-anak lah, budak-budak tanya, kita just beriman saja kan, kita tak question dah. Tapi kalau budak-budak kecil kan tanya, kenapa kita tak nampak Allah mana Allah tu, macam mana semua. Jadi kejam juga tu nak jawab kan. So jawapan Ustaz Khalid tu sangat-sangat rasanya sebelum tu saya tak pernah lagi dengar lah mana-mana Ustaz cakap pasal tu. Bila kata Allah tu sangat besar, kita pun cakap Allahu Akbar, Maha Besar. Benda yang sangat besar kita memang tak dapat tengok. It's simple lah sebenarnya. Tak adalah macam complicated. Kadang-kadang ada yang jenis yang ustaz-ustaz yang cerita tu kadang-kadang jadi pening lagi sebenarnya ada kan. Tapi sebenarnya akidah betul lah Nurain cakap akidah ni sebenarnya sangat simple. Kalau kita faham, kita buka hati nak terima, dia sangat simple. Jangan mengcomplicatedkan keadaan Itulah. Okay, insyaAllah nanti pada penghujung ayat nanti bila kita masuk kursi, kita akan bincang sikit kursi arash. Maknanya dari sudut besarnya makhluk Allah Subhanahu Wa Taala ni, kita akan bincang lah langit dan bumi kan. Kita akan bincang kat situ sikit lah, tak panjang pun. Ada soalan lain lagi? Terima kasih Acu. Macam biasa kalau tuan-tuan tanya, kalau saya tak boleh saya simpan.
Sebab bukan ustaz lah. Kita boleh simpan, kita boleh sharing kemudian, tak apa. Kita ni kalau ada kesilapan tak perlu nak dimalu. Saya pun kalau saya tersilap cakap, saya akan cepat-cepat quote balik lah. Sebab kita kadang sabqul kalam, takut perkataan kita terlepas. Kan? Okey, ada soalan ke nak tanya, ada apa ke keraguan? Tak apa, tanya je, kita bincang kat sini, bincang-bincang. Sebab kita semua sahabat yang masing-masing tahu perangai masing-masing. Dia dah tengok jam dah. Okey, kalau tak ada tak apalah Din, bolehlah kita ni. Ada tak ada? Assalamualaikum. Terima kasih kepada yang hadir, pada Acu, pada Norai yang sudi bagi sedikit ilmu, yang kita share ilmu. Terima kasih pada Aida yang join juga. Dan kalau sebenarnya kita tak ada limit pun pada batch mana-mana nak join. So siapa-siapa nak join, just invite je lah. So kita punya sesi santai, dan sebenarnya untuk pengetahuan kita dah start daripada surah Al-Fatihah, 3 kul dan kuliah Al-Kafirun, dan surah dan yang ini maknanya yang kelima lah surah ayat kursi ni. Sebab ayat kursi ni kita kena baca at least 8 kali sehari 8 kali Nora kan. 5 kali setiap kali habis solat fardu, pagi, sebelum tidur. Lagi satu apa Nora? 7 Zikir petang. Zikir petang. Lupa. Pagi, petang, tidur, 5 kali waktu. Biasanya kalau saya buat pagi tu subuh lah, dan nak pergi kerja. Lepas tu lepas asar nak balik kerja, dan sebelum tidur dia kena dah 8. Jadi antara itulah yang kita sama-sama boleh amalkan, yang baru tahu pun walaupun pernah buat tapi tak tahu. Jadi maknanya ayat kursi ni itulah satu kepentingan yang kita ambil, yang kita belajar kursi ni, supaya kita boleh amalkan sekurang-kurangnya 8 kali sehari sebagaimana sunnah Nabi SAW. So dah pukul 10.18. Terima kasih semua. Kalau ada apa-apa nanti boleh tanya, boleh PM. Kalau macam boleh PM saya atau PM Acu, PM Nurai pun boleh. Kalau ada apa-apa sebarang kemusykilan, kita tutup majlis kita dengan tasbih kifarah dan surah Wa'as. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'as innal insana sebelum tu Aida, kelas kita ni 2 minggu sekali So kita akan jumpa the next week. 2 minggu sekali kita buat. So sesi santai, kalau nak ajak siapa-siapa masuk pun boleh kan, tak ada masalah. Dan free lah, kita ada apa-apa soalan, kita tak adalah nak strict sangat ikut syllabus sebagai semua. Macam ni lah, sesi santai. Kalau ada apa-apa penambahbaikan, just inform me lah. Okay dah, thanks. Terima kasih pada yang lain semua. Okay, terima kasih semua Minta maaf kalau ada saya salah cakap, apa-apa semua yang boleh menyinggung. Mohon Allah ampunkan saya dan ampunkan kita semua. Amin Rabbal Alamin. Amin. Okay, terima kasih juga. Saya pun minta maaf jika ada salah silap daripada tajwid. Jika ada siapa yang rasanya boleh share juga tajwid tu, kita sama-sama share lah. Sebab saya pun tengah belajar juga ni. Okay, InsyaAllah. Jangan segi. Jangan segi.